Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Kali ini Sembang Sukan kita bersama dengan seorang atlet kira dah masuk kategori legend lah. Ya. Beliau yang kita masukkan ialah Jonathan Wong, merupakan atlet menembak bagi acara 10 meter air pistol. Kena sebut betul-betul air pistol. Terima kasih. Panggil apa? Panggilan manja rakan-rakan John ke? Biasa orang panggil John je. John Yeah. John John. Macam filem cowboy John. Sesuai John. dengan profession dia sebagai Ni penembak kalau negara. kita sebut pistol ni, ada kadang-kadang orang tak faham. Ada pistol ni tembak pistol air ke apa ke? Kan kita tak tahu kan. Pistol ni ada peluru ke, macam mana ke, laser je ke, macam mana? Sebenarnya dalam menembak kita according to ISSF lah. Oh. Kita bawa ISSF punya ni. So kalau bawa ISSF kita ada 3 disiplin generally. Pistol, rifle dengan shotgun. Itu dalam acara yang sama tu? Tak, dia disiplin yang berbeza. Disiplin berbeza. Dia macam olahraga kan banyak acara. So dia ada disiplin yang ada yang lari, ada yang lompat. Ya. So dia ada 3 kategori yang utama, iaitu shotgun, pistol dan rifle. Saya pula dalam pistol. Dan dalam pistol dia sebenarnya ada cabang pula. Banyak acara. Ya. So macam saya memang pakar dalam 10 meter lah. Iaitu pakai air pistol. Air pistol. Dia sebenarnya tak ada letupan. Dia lebih pakai compressed gas kita panggil. So kita dia ada, bunyi dia lepaskan gas. Yalah. Okey. Kalau orang tak biasa dia akan terkejut sebab dia lepaskan gas macam tu. Bukan getut tapi dia lepaskan gas. Kalau kategori pistol yang ada peluru, Yang ada peluru biasanya dia akan compete dekat acara 25 meter ataupun 50 meter. Sebab dalam 10 meter dia hanya air punya event, iaitu air pistol dan air rifle. maksud dia macam angin lah. Air ni macam angin lah. Sebab tu. dalam 10 meter dia adalah controlled environment. Iaitu dia pakai aircon, dia lampu ada dia punya peraturan dia. So berapa terang semua tu dia memang ada peraturan dia. Whereas kalau untuk 25 meter dia open. So dia ada faktor cuaca, cahaya, dan dekat 50 dia ada faktor angin biasanya. Kalau air pistol 10 meter ni, tangan kita tak boleh pegang-pegang tu kan? Dia macam free tu macam mana? Biasanya kalau saya posisi saya macam ni. Dia boleh Sebelah pegang tangan. kan? Boleh pegang kan? Tak boleh. Tak boleh? Tak boleh. Dia memang Biasanya sebelah lah? Sebelah je. Kok lah macam yang macam ni boleh pegang Itu ke? rifle. Kok ada yang ada yang macam ni. Ada ke pistol kalau tak Yang tu biasa orang tembak tu acara lain. Tu bukan ada? bawa ISSF, tu IPSC. Iaitu tactical shooting ataupun precision shooting yang bukan dalam acara ISSF. Baik, kita nak tanya sebab apa macam air pistol 10 meter ni dia sebelah tangan saja. Biasa orang kata menembak gegar kuat lah, vibrate lah macam mana. Macam air pistol ni ada juga ke macam tu ada ke? Dia ada sebab bila dia lepaskan gas tu dia ada reaksi tu. So dia ada juga reflection tu. dia ada juga minor recoil. Maknanya dia mengganggu kita punya ketepatan ke macam mana? Lebih kepada kawalan lah. Kawalan. Sebab bila kita fire the shot, sebelum dia keluar daripada barrel, kita kena pastikan jangan gerak ada pergerakan. Dia Dia bukan macam cerita wanted, dia gerak peluru macam tu. Tak ada. Tak ada. Itu dalam filem aja. Maknanya bunyi tu dulu baru peluru tu keluar lah. Maknanya kalau dia macam tu kan, maknanya dia bergerak dulu lah tangan kalau kita tak handle kuat itu yang kadang-kadang alamak. Itu yang kena alamak dia terkeluar ke bawah. kurang cantik. Jangan yang pentingnya jangan melatah. Orang yang menembak jangan melatah. Baik, kadang-kadang kita tak tahu dalam satu sesi pertandingan tu dia ada tiba-tiba kotak tu datang kan, yang tu kan. Biasanya zaman sekarang kita tak pakai lah. Tak pakai. Sistem macam tu. Itu tahun bila tu? Tapi kita masih ada dekat Malaysia sebab kalau nak transition kepada teknologi yang baru, kita pakai elektronik semua, komputer system. Yalah. Tapi untuk buat lapang sasar yang elektronik tu agak mahal lah. mahal lah. So Tapi untuk development kita lebih fokus kepada
kertas target yang macam dulu lah. Sebab dia nampak trail sikit lah. Macam kan. Kadang baik, kalau sekali kita lepas tembakan tu, dalam satu sesi tu berapa kali kita tembak baru kita, contohlah baru bot tu datang kat kita. Biasanya kalau macam yang dekat 10 meter, satu shot satu kertas je. Kalau tak dia hancur, tak boleh nak nampak dah skor dekat mana. Untuk satu bot, untuk satu kertas tu satu je. Untuk satu target, satu tembakan saja. Ya. Maknanya kalau kat sana tu dia memang ada, dia tukar sendiri naik baru ke ataupun memang ada orang tukar? Biasanya kita akan tekan mesin tu akan datang. Akan datang dia yang baru target pergi. tu yang baru yang lama tu yang kita dah tembak, dia akan datang, kita collect, kita letak pula target yang baru. Dia pergi balik. Itu cara lama Itu yang cara yang dulu manual lah kita panggil. Tapi cara sekarang dia lebih kepada elektronik, iaitu dia tembak guna laser punya grid tu. So kita memang takkan nampak shot tu physically dekat mana, tapi dia akan come out dekat screen. Dekat dia monitor. ada satu monitor kecil dia. Yang sekarang ni kalau lepas tu kalau ke TV kita ada tunjuk terus shot dia kan. Yang tu biasa dia pakai elektronik sebab dia boleh terus keluar dekat skrin. Biasanya dalam satu competition, kalau dalam kita kan terus kalau lima lorong tu 1 2 3 kan sekalian top sekalian. Dalam satu sesi tu berapa second? Kita dalam pertandingan sebenarnya kita ada dua sesi. Kita akan ada qualifying, iaitu kita akan tembak 60 shot. 60 tembakan dalam masa 1 jam suku. 60. Maknanya ni kata final lah. Final 5 atlet acara final bagi 10 meter air pistol. Okey, nama 1, nombor 2, nombor 3 Jonathan Wong, lens kelima macam tu kan. Kan dia ada macam tu kan. Untuk final pula dia satu-satu. Dia akan ada top 8 saja yang akan masuk qualify dekat final. Dan masa final dia ada kita tembak ikut command. Itu dia akan bagi tahu bila kita nak load. Kalau kita load sebelum dia bagi command, itu dah kena penalty. Dia balik dekat command tadi kan. Berapa kali warning kalau sebelum disqualified? Biasanya dia akan bagi tahu satu kali penalty. Rasanya kali kedua dia akan terus DQ. Jom kita patah balik lah cerita pasal menembak kan. Siapa macam mana you mula-mula terjebak dengan sukan menembak. You ada ayah you mungkin, askar ke polis ke apa macam mana ke? Kebiasaan orang menembak ni susah. Kalau bukan yang terlibat secara apa ni, mungkin family ke ada macam mana you bermula sebagai atlet lah. Ada test yang mungkin persatuan datang sekolah ke untuk uji bakat. Macam mana? Memang ramai tanya saya macam mana saya boleh masuk dalam sukan menembak, macam mana saya boleh pilih untuk nak masuk dalam sukan menembak. Tapi saya rasa dia bukan yang saya memilih sukan ni. Lebih kepada sukan ni memilih saya. So masa tu sebenarnya saya tak pernah pun dengar pasal menembak. Dan family saya, ayah saya bukan dalam polis, bukan dalam tentera. Tapi bila untuk preparation sukma tu, dia perlukan dia cari talent, new talent. So bila dia cari new talent, dia pergi kat sekolah, dia pergi untuk promote lah sukan dia, sukan menembak ni melalui persatuan lah. So masa tu sebenarnya saya pun tak ada niat nak masuk menembak. Sekolah mana tu masa tu? Saya sekolah dekat Melaka. Dia Melaka lah. Ya. Jadi Persatuan Melaka dia tengah mencari bakat masa tu. Tapi saya sebenarnya tak ada niat nak masuk. Tapi dipaksa oleh ayah sebab dia bagi satu je ayat dia cakap. Kau ni daripada duduk kat rumah apa pun tak buat, baik kau pergi buat sesuatu. Pergilah belajar menembak. Ada dah orang bagi peluang, pergi cuba. Masa demonstrasi pergi sekolah tu, Persatuan Menembak Melaka tu, you pun test lah. Masa tu dia tak bagi tahu kita kena test ke apa. But dia lebih kepada promote sukan menembak. Dia kata menembak ni ada dekat Melaka, dan tempat dia dekat mana, macam mana cara dia orang berlatih. So masa tu dia macam promote lah, dia nak suruh orang untuk pergi kat lapang sasar untuk cuba. Dan kakak saya yang pergi cuba dulu sebenarnya. So dia pergi kat sekolah kakak saya. Siapa yang yalah, you dah datang ke lapang sasar di Melaka tu, dia tengok you, nampak you ada mungkin bakat sebelum jadilah. Sebab apa, kadang-kadang coach ni dia tengok mungkin dari segi tangan you siku, you bengkok ke macam mana ke, macam contoh angkat berat, biasanya ruas pendek-pendek ni orang ambil.
Apa kriteria yang- Sebenarnya masa tu saya masuk menembak, umur saya baru 13. Saya pun tak tahu apa kriteria sebenarnya. Saya masuk je, masa tu jurulatih cakap, okey, korang ni minat menembak try lah pegang pistol jap, angkat pistol kejap. Lepas tu cakap, okey, kalau minat, nanti minggu depan, hujung minggu datang balik. Itu ujian pertama sebenarnya. Dia nak tengok minat kita. Minat, ya. Dan bila kita dah sampai dekat situ pula, kita start berlatih, tak tembak terus. Yelah. Pegang Dia suruh pistol pegang tu. pistol, angkat, tahan 1 minit, 2 minit. Lengur masa tu. Yelah. Lengur. Tapi saya pun tak tahulah macam mana saya boleh tahan. Saya angkat pistol tu selama 6 bulan. Angkat macam tu Angkat je. je? Angkat je. Tak tembak Tanpa pun. menembak. Tanpa 6 menembak. bulan macam tu Angkat saja. je. Tapi saya pun tak tahu macam mana saya boleh tahan sampai 6 bulan tu. Dan saya tengok John sendiri pun tak tanya kat coach tu. Apa hal dia nak angkat je ni? 6 bulan Bila jadi nak menembak coach. ni? dia cuma bagi tahu itu part of training. Nak physical. Tapi saya pun tak tahu, saya ikut je. Tapi bila saya buat tu sampai 6 bulan, daripada awal-awal saya masuk, patutnya ada 10 orang. 10 orang atlet. Sampai 6 bulan tinggal 3 je. Dia tengok orang yang ada ketahanan mental. So itu saya rasa ujian kedua mungkin. Maknanya event pertama dalam competition maybe Sukma. Ya betul. Tapi saya masuk Sukma pertama dekat Kedah. Saya tak bertanding. Sebab dia hanya untuk saya sebagai backup je lah. Dan masa tu coach kata sebab saya lebih kepada nak pergi explore. Sebab saya tak pernah bertanding. Dan masa tu ada pencapaian, tapi dia cakap dia takkan masukkan saya sebab saya tak ada experience. So dia bawa saya sebagai backup saja. Kacamata dari seorang atlet ataupun coach kita, dia nampak dia harus ada persediaan. Selain daripada potensi lah. Budak ni persediaan ni belum cukup. Dia punya preparation belum cukup. Mental dia mungkin tak berapa kuat. Dia nak tanam lagi kat you. Nampak. Kadang-kadang kita tak tahu. Yang you betul-betul bertanding betul. Kalau you ingat. Masa bila? Tadi masa Sukma tu belum. Itu. Masa Sukma tu belum. Tapi selepas Sukma tu ada pertandingan dekat lokal lah. Lokal lah. Yang you ingat. Subang. Kat Subang lah. Dekat Subang lah. Tapi saya dah tak ingat sebab banyak sangat pertandingan di Subang. Itu yang yang mula-mula lah. Sebagai title membawa flag Malaysia kali pertama kalau you ingat masa bila? 2009. 2009 di dekat Sydney. Masa Sydney. tu ada IOF Youth Olympic punya festival tu. beliau lah. Australia. Di Australia. Ketika ini acara 10 meter air pistol ini rekod kebangsaan? Rekod kebangsaan saya 585. Masih dipegang? Masih dipegang. Buat dekat mana? Dekat Subang. Dah berapa lama pegang rekod kebangsaan? Sejak 2015. 2015. Masa tu kalau you ingat, you pecahkan rekod siapa tu? Masa tu saya pecah 2 kali. Kali pertama saya pecah rekod coach saya masa tu, Hashim Desa. Hashim. Iaitu 580. 580. Sama skor. 580. Tak pecah lah Tak pecah. Sama. Tapi kali kedua sebenarnya saya pecah rekod kawan sebab dia pecahkan rekod saya tu. Dia tembak 582. Tapi tak sampai sebulan saya dapat pecah balik rekod tu dengan skor 585 lah. Now sekarang 585 lah. Ya betul. Menembak ni legend-legend ni banyak lah. Macam Mutalib. Lepas tu kalau ikutkan Major Jasni sendiri, arwah Sabagia pun sendiri kan. Tapi kita nak rehat seketika lah. Kita nak rehat seketika dan kita sambung selepas ini. Kita sambung cerita dengan John ni. Kita nak beritahulah kepada peminat-peminat sukan. Kadang-kadang apa yang kita pelajari lah tak sama seperti apa yang kita lakukan. Katanya John ni ada special sikit lah. Walaupun dia atlet menembak dan kini menjawat sebagai pegawai di pengurus lapang Sasa MSN. Pengurus lapang Sasa MSN. Tetapi masa dia belajar tu dia aerospace. Jurusan aerospace. Jurusan aerospace.
Kau boleh John, kau boleh cerita sikit lah. Kalau aerospace ni aku terbayang macam bulat-bulat, roket. Kan Macam mana tu? kita bayar budak-budak genius saja. Memang kalau aerospace ni dia banyak Cabang dia punya lah. cabang tu. Salah satu tu kapal terbang, ada roket dan satellite. Dia banyak lah. Even Dia, yang dia hot mengenai air apa? balloon. Kapal terbang ni mengenai enjin ke? Dia punya pilot dia ke? Macam mana masuk dia? Dari segi apa yang kalau you belajar tu, kalau katalah kapal terbang, mengenai apa? Banyak, merangkumnya banyak. Dalam dari segi macam mana design kapal terbang tu, dia punya aerodynamic, macam mana dia nak terbang, mechanism of the aircraft, even rocket, macam mana nak design rocket, apa dia punya propulsion, a lot sebenarnya kita belajar. Maknanya kalau kau belajar aerospace ni maksudnya mereka bentuk kapal terbang ke ataupun mekanik enjin kapal terbang ke ataupun macam ada orang nak sebelum Ada dia mungkin nak dari segi engineering sebelum dia nak berlepas tu kita must be check dulu apa dia ke macam mana ke. Lebih kepada reka bentuk lah masa belajar tu. Bukan lebih kepada technical, bukan technician. Tapi lebih kepada dia punya teori, macam mana design. Nak kena tahu juga. Tapi banyak dia kira-kira lah. Banyak kira-kira. Banyak matematik Paling ni. banyak. Matematik, fizik memang banyak. Kenapa pilih jurusan tu? Sebenarnya masa tu saya lebih minat kepada otomotif sebenarnya. Dan saya nak belajar, memang saya minat, saya dalam engineering. Mechanical sejak lah. dulu lagi. Tapi lebih kepada mechanical lah. Tapi bila saya daftar khusus masa tu, sebabkan ada MOU dengan UPM, antara MSN dengan UPM. Jadi saya pun nampaklah pula ada aero angkasa. Masa tu saya tanya dekat sini saya, apa tu aero angkasa ni? Macam menarik je. Dia pun ceritalah sikit pasal aero angkasa. Tapi dia pun tak tahulah sangat. Tapi dia cakap, kalau ambil ni berat ni. Itu je saya tahu. Banyak fizik, banyak maths. Banyak matematik, banyak kiraan lah. Tapi masa tu sebabkan saya dengar tu macam macam menarik. Saya pun daftar je lah. Tak sangka pula dapat. Ada hasrat tak nak sambung lagi berkenaan jurusan aero angkasa ni? Sebenarnya sebelum ni memang ada minat nak sambung lagi. Tapi disebabkan agak sibuk dengan training, dengan kerja, saya rasa agak berat kalau saya nak sambung. Buat sementara ni lah. Buat sementara ni lah. Baik. Persiapan John sendiri 2024 Olimpik di Paris ni tak lama dah. Apa tumpuan you lebih kepada apa? Setakat ni sebenarnya kita masih dalam proses perbincangan dan macam mana nak plan program untuk tahun depan sebab ini pun baru layak because kalau ikutkan plan coach dia sebenarnya sampai tahun depan untuk kelayakan. So bila dah layak awal, plan tu kena tukar lah. Plan kena tukar lah. Kena update dah lah. layak. Update dan upgrade. Adakah latihan di luar negara akan membantu John? Berkemungkinan, tapi kita kena tengok apa dia punya, apa yang sebenarnya kita pergi, motif tu. Kalau diberi peluang untuk mungkin berlatih bersama dengan atlet-atlet di Ukraine, yang geng-geng belah-belah Eropah sana yang memang yang world class punya ni, adakah George setuju ataupun mungkin sana ni cuaca tak sesuai ke, makanan ke macam mana apa pandangan George ni? Kalau dari segi cuaca, dari segi makanan memang tak sesuai. Tapi bila kita pergi, yang penting adalah kita perlu tengok dan belajar. Belajar daripada atlet-atlet yang top ni, apa yang diorang buat, tapi bukan buat seperti diorang. Kita perlu dapatkan ilmu tu untuk dan sesuaikan. kita kena analyse adakah sesuai dengan cara kita. Dan macam mana kita nak improvekan kita punya teknik semua based on apa yang kita dapat observe. Negara mana untuk John nak menjalani latihan? Kalau diberi pilihan untuk berlatih sebelum luar negara 6 bulan ataupun 3 bulan sebelum Olimpik Paris, kita lebih kepada fokus mana? kepada kalau dapat masuk dekat tour Eropah. Saya rasa itu peluang yang baik sebab dekat situ Asia dah selalu main, dah selalu observe. Tapi dekat side Eropah ni sebab kalau kita compare cara dekat Asia dengan Eropah ni, dia berbeza.
kita nak belajar tengok macam mana pula Eropah ni dia berlatih. Dan apa teknik sebenarnya yang boleh bawa untuk nak improvekan kita punya. Adakah itu membantu John? Mana setiap bulan ada competition John, contoh di Europe lah. Kalau banyak sangat tak juga sebab kita akan jadi penat physically also mentally. So yang penting adalah kita kena pilih pertandingan mana yang lebih sesuai. Kita bukan pergi untuk main dekat level yang rendah. Kita nak main dekat level yang tinggilah. Di Paris nanti last training lah kata untuk betul-betul untuk UP peak dia. Bila? Seminggu, sebulan sebelum kejohanan, you nak dapat yang betul-betul you ready lah macam tu saya rasa biasanya. yang penting adalah yang minggu terakhir tu sebenarnya. Kondisi si you sendiri. Sebab minggu terakhir tu dia mainkan peranan yang banyak sebab kita kena pastikan masa tu kita physically fit dan sihat. So kita kena jaga pemakanan, yang pastikan rehat tu cukup supaya badan kita boleh recover. Biasa satu-satu acara bagi 10 meter air pistol ni, event tu biasanya berapa jam? Biasanya kalau qualifying dia akan ambil masa sejam suku. Termasuk dengan preparation semua tu mungkin sejam setengah, hampir 2 jam. Tapi untuk final dia agak singkat. So pertandingan final tu lebih kurang dalam setengah jam. Dan preparation mungkin lagi setengah jam. So it's easily within 1 hour lah. Biasanya sebelum kita bertanding, gas kita ni dicek oleh juri ke? Tak ada. Gas kita? Gas tu biasanya dia tak check. Tapi kita biasanya akan pastikan ada cukup lah. Dia punya pressure minimum semua. dia biasanya within 100 to 200 bar lah. Kalau pergi kejohanan luar negara, pernah tak kan atlet akan bawa senjata tu semua ke airport. Pernah tak sangkut? Pernah sebenarnya. Banyak kali kita ada masalah dari segi logistik dan macam mana dia orang nak handle senjata api ni. Sebab kita setiap kali terbang mungkin flight airline berbeza, daripada airport berbeza. Jadi protokol dia orang dekat setiap airport sebenarnya agak berbeza. Dan mungkin kadang-kadang dia akan minta dokumen lebih yang kita pun tak expect, tak diberitahu. Macam contoh ada kes yang atlet menembak sangkut dekat Qatar punya airport tu. Disebabkan dia perlukan satu dokumen daripada Qatar Airline. Masa tu kita naik Malaysia Airline. Dia tak tahu pula ada dokumen yang tu. So rupanya walaupun kita naik Malaysia Airline tu, kena juga hubung dengan Qatar Airways, dapatkan dia punya dokumen tu, hantar kepada yang authority dekat airport Qatar. Kalau tak, dia takkan lepas. Dia ada seorang yang in charge yang memastikan senjata apa semua nak check apa semua betul dokumen betul. semua Sebab biasanya lah. kita pergi airport macam sukan lain mungkin dia 2 jam 3 jam awal. Tapi untuk menembak biasanya kita akan pergi 4 jam 5 jam awal. Even sebagai contoh Korea hari tu flight kita pukul 6. Tapi kita sampai dekat sana pukul 10 lebih pagi. Flight petang. Biasanya kita lebih risau kalau kita nak gerak sebab kita nak pastikan senjata api tu selamat kita sampai kat negara tu. Dan kalau tak sampai dia kita akan jadi leceh pula. Kan? So, pernah tak berlaku? Pernah sebenarnya. Pernah yang atlet menembak even saya sendiri pun pernah experience yang senjata api tu tak sampai. Saya dah sampai dekat situ. Tapi senjata api tak sampai. Dia lewat dalam 2 hari. Lamanya. Tapi nasib baik masa tu acara kita pergi awal. Masa tu kita plan gerak awal. Itu nasib baik sebab kalau tak acara terlepas lah. Tak sempat lah nak bertanding. Ada setengah-setengah sukan lah kalau barang kita tak sampai. Dia ada bagikan reserve-nya ke senjata ke boleh pinjam. Kalau macam acara you ni boleh pinjam ke? Kalau tak bukan pinjam lah. Kira macam mungkin ada senjata yang organizer bagi ke apa macam mana ke? Biasanya senjata api tu problem. Sebab dia akan melibatkan kelulusan dan kita setiap orang kita bila masuk negara dia, dia akan bagi permit sementara. Ikut senjata tu. So kalau kita punya senjata tak ada, kita tak boleh ambil je senjata dia orang. Sebab kita punya permit hanya untuk guna senjata kita ni. Dan kalau tak ada biasanya dia akan jadi problem lah. Kita kena cari solution macam mana nak dapatkan senjata kita semua tu. Dan even kita setiap negara, setiap atlet kita sampai, kita kena berdaftar dengan pihak organizer
berapa peluru yang kita bawa. Yalah. So contoh kalau saya tak ada peluru, Ha. saya nak ambil dengan siapa? Bukan boleh Dia pinjam. orang pun terhad. Yalah. Jadi itu satu masalah juga. Yalah, dia orang pun dah register berapa banyak yang bakal digunakan. Dia akan Tiba-tiba bawa. pula kawan nak pinjam pula. Nah, bagi aku peluru 10 nah. Aku punya tertinggal lah. Mana boleh Tak lah. boleh. Kalau Kita tak satu boleh. tim mungkin boleh deal lagi. Tapi kalau dengan tim negara lain, susah lah. Sebab Katalah dia pun kita seorang aja atlet dari acara tu. Mana dia nak pinjam Pinjam. lagi peluru tu. Okey. Itu saja. Mengenai menembak. Sebenarnya banyak lagi kita nak tanya John banyak. kan. Kita Pasal kau John boleh ni- sambung episod kedua bersama Yalah. Jonathan Wong. Tapi kita nak tanya juga John, dalam kesibukan you sebagai atlet lah. Hobi you apa? hobi. You tak ada hobi ke? Banyak. Banyak. Dia orang menembak je kerja, tak ada hobi ke? Pergi makan seafood ke? Main layang ke? Layang-layang tak lah. Naik motor ke? Tak ada? Ada. Saya sebenarnya minat tanam. Berkebun lah? Berkebun, Tanam. tanam. Masak pun minat juga. Ya ke? Tapi jarang lah ada peluang. Oh, patutlah. Belum ada ahem-ahem. You Ada. suka masak? Ada. Ada. Bila nak ahem-ahem? Ha? Ke ahem-ahem? Suka masak, suka berkebun. Biasa kalau orang perempuan suka yang macam tu. Belum ke ada? Dah ada ke? Tunggu masa. Ada, tunggulah. Tunggu kat jemputan lah. Nanti kita pergi ramai-ramai. Itu dia berita gembira, paling gembira dari John London, atlet menembak kita. Semoga John terus sukses di Sukan Olimpik di Paris nanti. Okey, baik. Hingga bertemu di waktu dan ketika yang lain. Sorang Papan Tarik Papan. Kita jumpa minggu depan.